Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Sepanas sahabat semua, satu pendedahan daripada Brother Ishwardi ya, berkaitan dengan apa yang sedang berlaku kepada parti-parti daripada Perikatan Nasional ya, seperti PAS dan juga Bersatu. Dan ini adalah satu pendedahan yang memang mengejutkan sahabat semua. Dan satu lagi mungkin ya, Brother Ishwardi juga akan turut membuat pencerahan ya, berkaitan dengan saman fitnah atau ganti rugi RM5 juta terhadap Cikgu Bat yang semakin menjadi kaki fitnah ini ya, terhadap Samsul ya, setiausaha kepada Perdana Menteri kita. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi saya mau kita menonton bersama ya video ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita bersama-sama menonton video ini. Saya dah kata lama dah. Tapi saya kata lagi bahawa di peringkat akar umbi, di peringkat pimpinan, terdapat pertembungan di antara Bersatu dan Bersatu, geng Bersatu, di antara di bahagian Saitro, di antara Bersatu dan juga Atok dan juga Pejuang, tapi geng-geng Atok, dan juga di antara Bersatu serta PAS. Malah di peringkat pimpinan mereka pun, di antara Bersatu dan juga Haji Hadi, Muhyiddin Yassin, Haji Hadi pun ada pertemuan. Di dalam pimpinan Bersatu itu sendiri ada pertemuan. Nak menunjukkan adanya pertemuan itu wujud, beberapa kali mereka mengeluarkan kenyataan, ia tak wujud. Kita dengar. Tiada kem dalam Bersatu, semua masalah dah okey, kata Peja. Tiada kem dalam Bersatu, tegas Ahmad Faizal Azumu. Seusul timbulnya dakwaan berlaku perpecahan dalam parti sehingga ada pemimpin utamanya dikatakan merisik jawatan dengan Perdana Menteri. Ahmad Faizal yang juga timbalan Presiden Bersatu kata, sekiranya ada masalah berbangkit, ia diselesaikan dengan baik. Mesyuarat pembinaan Bersatu hari ini berjalan lancar dan tiada masalah, diselesaikan dengan baik. Kami akan adakan pemukiman dan saya yakin usaha berjuang untuk rakyat akan menjadi perkara utama. Dia timbul isu ni apabila ada ura-ura mengatakan Hamzah Zainuddin minta jawatan dengan Anwar Ibrahim. Hamzah Zainuddin hari itu mengatakan, saya tak jumpa pun dengan Anwar Ibrahim. Saya tak ada jumpa pun dengan beliau. Kan dia kata. So disebabkan itu, tak adalah saya minta jawatan dengan Anwar Ibrahim, dia kata. Tetapi cerita itu memang disebarkan. Saya tak kata dia berlaku. Memang disebarkan. Kenapa tuan-tuan? Salah satu sebabnya adalah sekarang ini Bersatu menghadapi masalah dana. Jadi kita cerita pasal Cikgu Bat. Pimpinan pun tak nak bagi duit dekat dia dah. Pimpinan pun tak nak bagi duit dekat dia. Tetapi perpecahan di dalam Bersatu ini sekarang ini retak menunggu belah, menyebabkan 6 daripada 20 lebih ke 30 ahli parlimen dia telah menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Kenapa? Sebab yang pertama, Perdana Menteri offer hari itu, kalau sekiranya perlukan peruntukan, pergi berunding dengan Perdana Menteri. Namun Bukit Gantang, MP Bukit Gantang mengatakan, tak pernah pun mereka berunding dengan Perdana Menteri dan tak pernah pun mereka datang dan jumpa kami menyatakan apa yang kamu perlukan untuk dibawa kepada Perdana Menteri. Jadi bila sikap tak pernah itu ada, menyebabkan rakyat di tempat tersebut merasakan, ahli parlimen aku ni buat apa? Perdana Menteri dah offer kot. Kenapa tak pergi jumpa? Diorang tak boleh jumpa atas kapasiti dia. Yang kena jumpa presiden mereka setahun berlalu. Tapi tak ada perjumpaan dengan Perdana Menteri tersebut. So bila tak ada perjumpaan dengan Perdana Menteri untuk memohon apa yang diperlukan dan sebagainya, maka mereka merasakan sebenarnya pemimpin mereka tak benar-benar ikhlas untuk nak membantu rakyat, satu hal. Tapi nak menyenangkan kerja mereka sebagai ahli parlimen tu pun tidak. Mereka perlukan dana. Okey. Dia ada dua jenis dana. Satu, dana pembangunan. Yang tu semua ahli parlimen dapat. Maksudnya dapat, bukan erti dapat macam mana. Kalau tempat dia perlukan pembangunan, memang ada dalam peruntukan, memang akan dapat. Tetapi yang mereka tak dapat ahli pembangkang ni adalah peruntukan untuk office. Yang tu dia tak dapat. Yang tu dia tak dapat. Tetapi untuk yang lain, mereka dapat macam ahli parlimen yang lain. Peruntukan pejabat, dia tak dapat. Jadi, pergilah berjumpa, berbincang dan sebagainya. Tak dapat banyak, sikit pun dapatlah. Tetapi presiden mereka tak pergi. Muhyiddin Yassin tak pergi. Disebabkan oleh keadaan itu, ada di kalangan ahli Bersatu tak puas hati
dan akhirnya mereka menyatakan protes. So bila protes itu berlaku, bila mereka dengan nilai-nilai mengatakan tak ada hubungan kami baik sebagainya, itu menunjukkan bahawa hubungan mereka berada dalam retak menanti belah. Setakat ini bukan itu saja tuan-tuan. Geng-geng atuk sebenarnya dalam proses enticing ataupun nak ambil keluar geng-geng bersatu ini untuk buat satu parti baru. Baik. Persediaan PRU ke-16 saya cerita. PRU ke-16, persediaan yang dilakukan adalah Mahathir, kalaupun dia nak masuk PRU 16, dan sewaktu dengannya, sekarang ini merancang untuk adakan satu gabungan baru. So Mahathir ada lebih kurang 3 tahun ke 4 tahun untuk nak membuat, orang kata apa, nak form a new coalition. Dan bagi dia, coalition yang paling dekat untuk dia nak bersama adalah PAS. Dan dia tahu kelemahan PAS, simple je, dana. Dana ada, PAS jalan. So bila dana dengan PAS, PAS itu memerlukan dana, maka dana itu diperlukan daripada mereka yang boleh bagi. So siapa yang boleh bagi tuan-tuan? Kita tahu Atok boleh bagi. Bukan saya kata dia ada duit, tetapi kalau 3 anak dia itu billionaire, takkanlah tak boleh nak bagi 100 juta, 200 juta. Kan? Kalau nak minta. Kalau tidak pun, kroni-kroni dia sebelum ini pun ada. Tapi apa yang bersatu boleh offer kepada PAS? Apa yang bersatu boleh offer kepada PAS? Apabila 4 negeri PAS melantik Mahathir tanpa konsultasi daripada Muhyiddin Yassin, itu satu tamparan kepada Muhyiddin Yassin. Macam mana kau boleh lantik bekas musuh aku ke dalam penasihat engkau tanpa berbincang dengan kami sekutu? Tim Atok, Salim, Papa Gomo duk bantai geng-geng macam Cik Gubat, Ratu Naga. Lepas tu Syafiq pula duk bergaduh dengan kenapa? Dan saya terfikir, sebenarnya kalau dia nak buat move daripada atas, dia orang kena move daripada bawah juga. Sebab once bawah ni crumble tuan-tuan, once bawah ni hancur, atas dah tak boleh kata apa. Membawa saya kepada poin saya seterusnya. Kenyataan daripada Cik Gubat bahawa pimpinan langsung tidak ada memberi bantuan apa-apa, terutama dia menghadapi kes-kes yang sekarang ini. Antara terkini, dia disaman jutaan ringgit oleh Wahab dan juga siapa tuan-tuan? Yes, semalam saya sudah sebut, Samsul Iskandar. Samsul Iskandar hantar notis kepada Cik Gubat tuntut ganti rugi 5 juta ringgit. Setiausaha Politik Kanan Perdana Menteri Datuk Seri Samsul Iskandar telah mengemukakan notis tuntutan terhadap Badrul Hisham atau Cik Gubat supaya memohon maaf tanpa syarat berhubung hantaran berunsur fitnah di Facebook yang mendakwa beliau iaitu Samsul Iskandar melakukan penyelewengan dana awam. Tuan SN Nair mewakili Samsul menghantar notis tuntutan itu pada Jumaat. Menurut Peguam, Datuk SN Nair, anak guamnya menuntut Badrul menarik balik hantaran Facebook itu dengan serta-merta dan memadamkan komen yang menyinggung perasaan dan bersifat memfitnah. Tuan-tuan, beliau berkata anak guamnya juga menuntut aku janji bertulis daripada Badrul Hisham untuk tidak mengulangi mana-mana dakwaan dan komen seperti dalam hantaran Facebook tersebut. Sekiranya anak guam saya tidak menerima apa-apa hantaran, apa-apa balasan yang memuaskan dalam tempoh 5 hari dari tarikh penerimaan notis ini, arahan kami adalah untuk memohon satu perintah injunksi dan meneruskan tindakan perundangan terhadap Badrul Hisham. Anak guam kami juga mengarahkan untuk menuntut ganti rugi 5 juta ringgit daripada Badrul Hisham atas kecederaan teruk. Baik. Notis tuntutan itu mendakwa pada 5 Januari lepas. Okey. Cik Gubat telah menghantar satu hantaran. Satu hantaran yang merupakan kenyataan yang merupakan satu kenyataan di bawah Cik Gubat yang telah menerima 803 reaksi. Nair berkata hantaran itu merupakan kenyataan fitnah yang membawa maksud antara lainnya
Samsul telah menyalahgunakan kuasa sebagai struktur politik kanan, melakukan penyelewengan dan dana. Okay, itu dakwaan beliau. Dan saya dapati itu sebenarnya berita pada 12 hari bulan Januari. Berita itu keluar pada 12 hari bulan Januari dalam Sinar Harian. Tetapi menariknya, setakat yang saya baca inilah pada hari ini, ini adalah daripada Cikgu Bat sendiri. 13 hari ini 10 hari bulan Februari, satu posting daripada Cikgu Bat bertarikh 13 hari bulan Februari. Yang tadi 12 ini 13 hari bulan Februari. Setakat ini tidak ada, posting tersebut tidak diturunkan. Saya tak tahu permohonan maaf itu dilakukan atau tidak, saman itu dikeluarkan atau tidak, tapi setakat ini posting tersebut tidak diturunkan. Pada 13 hari bulan Januari pukul 23.55, Cikgu Bat masih tidak menurunkan posting tersebut. Ini postingnya apa tuan-tuan? Samsul Iskandar nak saman, konon saya fitnah beliau berkenaan skandal dana NGO. Ini kali kedua, lepas itu video yang saya tayang semalam kali ketiga. Kesalahan beliau bagi dana dan minta balik 30 ke 50%, termasuk antara dana yang diluluskan untuk anak yatim dan beli lembu korban. Dana NGO tidak diumumkan kepada kroni saja. Berdasarkan perkeliling pembendaraan, Supol tidak boleh putus juga palsu. Dikesan Supol atau proksi Supol telah dilantik beberapa orang bagi jadi kepala urus dana NGO. Antaranya Syarul Emma Rina atau Ratu Naga. Itu saya kata, Ratu Naga gaduh dengan dia orang. Syarul Emma telah cari dan lantik ramai PIC terdiri daripada aktivis bersatu untuk cari dana NGO untuk jadi keldai akaun. Ada antara PIC sudah menjadi melalui PRN ini. NGO diarah buat kertas kerja dan mohon permohonan palsu dialamatkan kepada Samsul Iskandar. Dia akan kumpul semua permohonan dan hantar kepada Samsul. Duit akan masuk terus ke dalam NGO melalui ICU. Syarul Emma akan kerahkan PIC atau sesiapa saja untuk masukkan ke dalam akaun Syarul Emma dan dia akan hantar ke proksi Samsul secara tunai. Duit yang mereka bedal ini ada atas nama program anak yatim. Malah beli lembu, ibadah korban juga dibedal. Persoalannya, bila saya dedahkan dan belum pun menyebut sesiapa, tiba-tiba Syarul Emma terus menyerang kawan-kawan yang pernah rapat dengannya. Antaranya Syafiq lah. Malah saya turut diserang. Kenapa dia tidak serang pejabat PM? Saya masih bagi peluang kepadanya untuk jadi hero dengan dedah perkara ini. Bukan kaitkan parti dan orang lain yang dedah, yang halalkan jenayah songlap dana NGO. Syarul Emma betul ke lawan Anwar Ibrahim. Ini peluang kamu dedahkan korupsi. Kepada Samsul yang nak saman saya alukan. Kenapa kamu panik dan tak biarkan pihak berkuasa siasat? Tapi kalau pilih mahkamah, ayuh kita. Cuma jangan nanti Datuk Sangkar N. Nair, lawyer kamu halang pula saya nak sapina. Semua saksi-saksi terbabit. Ada banyak NGO terbabit tampil mengaku dan ada ramai saksi yang terlibat juga tampil. Staf Samsul, apa khabar? Okay. Ini adalah audio yang dikatakan itu. Saya dah forwardkan semuanya and then dah sampai dekat mereka. So habis di sini. So just tunggu proses duit keluar 30%, standby. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dah settle lah korang punya. Akan ambil masa tempoh 3 minggu untuk selesaikan. Okey, so kota yang pertama dah habis. Kota yang kedua, okey, ini akak nak korang buat cari betul-betul. Iaitu ini apa untuk kita. Maksudnya korang kena cari khas duit khas NGO untuk kita, di mana untuk kita saja. Sebab apa dia minta 50%. So separuh tu untuk kita. Ada ke tak ada korang NGO tu? Ya. Diorang ambil 50%. So 50% lagi duit kita sendirilah. Duit kita sendiri. So tak adalah exactly macam orang lain yang betul-betul NGO punya. Maksudnya duit untuk kita bedal. Okay. Dia kata duit untuk kita bedal. Okay. Ini gambar yang dia Cikgu Bat hantar hari itu melalui screenshot di dalam grup dia orang. Dia letak situ gambar
Samsul Iskandar dekat situ. Kemudian ini apa orang kata, dia punya surat-surat dia. Dia kata plan nak masuk program masing-masing. Ada NGO yang masuk tu. Dari PA SAM. Sepatutnya orang kena kita okey, dari PA SAM nombor 9 10,000, nombor 10 10,000 dan sebagainya, total 200 Syafiq. Skandal 1 juta. Tuan-tuan boleh pause dan tuan-tuan boleh baca sendiri tentang benda ni kan. 2.1 juta dana NGO. Samsul memang dah mengemukakan saman pada 12 hari bulan Mac. 12 hari bulan Januari. Tuntutan 5 juta dan permohonan maaf serta Sapina. Tetapi apa orang kata, setakat ini pada 13 hari bulan dia masih lagi posting itu ada. So saya harap YB Samsul, YB lah saya panggil dia kan, Datuk Samsul Iskandar, Sapina terus injangsi. Sekarang ini dia dah keluar pula video. Dah 2 kali dah ni. Penat lah kita nak menjawab ni. Kan? Kita dah penat menjawab. Sapina lagi. Saman terus. Saman terus. Jangan takut. Lawan. Kenyataan daripada Cikgu Bat, tuan-tuan. Tadi bahawa akaun dia dibekukan. Kenapa? Right. Akaun Cikgu Bat Bersatu kena sekat. Bank Sharp pengganas salah guna. Akaun bank Bersatu Badrul Hisham atau dikenali sebagai Cikgu Bat disekat kerana transaksi deposit yang disyaki ada kaitan aktiviti pengganas. Okey. Kenapa? Dalam dia hari itu dia minta derma sebab dia kata pimpinan Bersatu tak pergi tolong dia. Dia kena saman dengan Wahab. Jadi dia nak jual dia punya 4-wheel drive lah dengan harga RM50,000. So dalam masa sama dia buka apa orang kata, minta derma lah kepada orang ramai. Mula-mula dalam akaun dia ada RM600. Tiba-tiba jadi 1,000 lebih yalah orang derma. Last dia check ada 200,000. Oh ya, ramai orang nak derma dengan dia ni. Kalau saya minta derma, susah nak dapat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tetap sokong. Tapi poinnya adalah 200,000. So bila salahkan kerajaan jumlah dana terlalu banyak dan terlalu cepat masuk ke dalam akaun, dia akan trigger bank negara. Dia akan trigger bank negara dan ke akaun tu akan disekat. Antaranya tak nak berlaku amla. Sebab itu kalau nak derma ni sebenarnya sama ada melalui syarikat ataupun melalui NGO. Kalau individu punya akaun memang akan menghadapi masalah. So daripada situ saya kata kepada Samsul sekali lagi, teruskan saman. Jangan takut kalau kita berada di pihak yang benar, dan saya percaya Samsul berada di pihak yang benar. Lawan. Sebab setakat ini menurut Cikgu Bat di dalam live beliau tidak lagi menerima saman daripada Samsul. Dia kata nak saman, adalah kenyataan 12 hari bulan Januari. Tapi setakat ini menurut Cikgu Bat lah, betul kalau saya silalah. Setakat ini Samsul belum terima notis saman daripada Cikgu Bat. So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini, insya-Allah. Dan saya Alright guys, so itu dia sedikit pencerahan ya daripada Brother Iswardi ya berkaitan dengan saman yang juga ganti rugi ya terhadap Cikgu Bat yang dikatakan telah membuat fitnah. Saya percaya ini adalah satu sinetron yang sedang direncanakan oleh pihak-pihak pembangkang kaki fitnah ini. Kerana mereka semakin terdesak, tidak ada isu yang mereka boleh mainkan terhadap kerajaan menyerang. Lalu apa yang mereka buat? Bagi pandangan saya, mereka hanya mampu membuat satu drama. Ya, kononnya Samsul terlibat, kononnya ada penyalahgunaan dan sebagainya. Jadi kita harapkan YB ataupun Datuk Samsul Iskandar ini meneruskan ya saman fitnah terhadap Cikgu Bat ini yang secara terang-terangan ya tidak henti-henti untuk menyebarkan berita palsu, menyebarkan fitnah dan sebagainya. Jadi apa pandangan anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.